Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita membicarakan tentang bab najasat kepada najis yang seterusnya, iaitu al-mutawassithah. Wal mutawassitatu tanqasimu ila qismaini. Jadi najis mutawassithah ini atau najis pertengahan ini dibagikan dia kepada dua. Satu ainiyai, kemudian wa hukmi. Aini dan hukmi. Jadi najis aini ialah najis yang dapat dilihat dari sudut zat dia. Maknanya najis tu kelihatan. Manakala hukmi ialah najis yang tak ada lagi zat. Jadi bila kita mengetahui tentang najis mutawassit ini adalah najis yang pertengahan, jadi bagaimana hukum untuk menyucikan kedua-dua najis, sama ada najis yang ada ainnya atau najis yang hukumnya ada tapi ainnya tak ada. Maka disebutkan oleh pengarang kitab kita, al-ainiyatu allati laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka najis yang aini ini ia mempunyai warna. Jadi kalau kita membicarakan tentang najis aini, dia ada warna, ada bau, ada rasa. Itu tiga sifat yang ada pada najis aini, najis pertengahan. Maka dia kata apa? Untuk menyucikannya, fala budda min izalati, tidak boleh tidak untuk menyucikan, menghilangkan. Izalah maknanya menggugurkan atau menghilangkan dari sudut apa? Warna, bau dan rasa. Ini cara menghilangkan ataupun menyuci najis ain. Maka disebut di dalam permasalahan di bawah, apabila susah untuk menghilangkan warnanya sahaja, nak menghilangkan najis ni, yang najis ain ni, nak hilangkan warnanya susah nak dihilangkan. Contoh, dulu kita orang kampung, dia rumah papan. Jadi kalau sekiranya kencing budak-budak ataupun berak anak-anak tu, dia sampai meninggalkan, kalau lambat dibasuh, dia tinggalkan tanda lah atau kesan. Jadi warna ada lah, atau baunya sahaja. Walaupun telah dibasuh dengan 3 kali, dengan digosok dan telah diletakkan sabun contohnya, dan mengikut orang yang berpengalaman, ada pencuci yang boleh menghilangkannya, tetapi sejauh jeritan suara 150 meter atau jarak 4.5 km. Maka warna atau bau yang masih ada itu dimaafkan dan dianggap suci mengikut pendapat yang terkuat. Jadi tuan-tuan,
Kalau ikutkan menghilangkan najis mutawassithah ni, warna, bau, rasa mesti hilang. Semuanya mesti tanggal ataupun hilang sama sekali. Tapi ketika mana orang dia menghilangkan najis aini tadi, dia punya ainnya hilang. Contohnya dia punya rasa tak ada, cuma yang tinggal sama ada warna atau bau, kan? Dah dibasuh-basuh tak boleh hilang. Maka orang kata ada sabun yang boleh menghilangkan. Tapi nak dapatkan pencuci ni terpaksa, maknanya bergerak dengan jauh untuk mendapatkan penyuci ni, sama ada dengan jeritan suara sejauh 150 meter. 150 meter ni orang berlari kan, kan? Ni dalam ni 100 meter sampai ke apa dia, pintu gerbang nak masuk ke sini. Mana tu 150 meter jauh. Mana kalau jerit sampai suara situ kena, kan? Tu makna jarak jauh tak dapatkan, makna jauh lah. Ataupun jarak dekatnya 4.5 km, lagi jauh. Maka dengan sebab itu, oleh kerana susah nak mendapatkan sabun yang boleh menghilangkan dia punya bau atau warnanya, maka hukum fiqh memberikan kemaafan pada keadaan yang demikian. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang keduanya, jika masih ada rasa sahaja, mana najis tadi ada rasa, atau masih ada warna dan bau. Rasa satu, sama ada rasa sahaja ataupun dua sekali, warna atau bau, ia masih belum suci lagi. Dia dianggap masih belum suci lagi. Terpaksa memotong untuk menghilangkannya. Kayu tu terpaksa kerat, atau kapet terpaksa dipotong, kan? Dulu waktu saya masuk ke sini, dulu kapet ni banyaklah lubang-lubang, lubang golfnya banyak, kan? Kita tanya kenapa jadi macam tu. Orang dulu kalau ada je kencing, kalau berak apa ni, kucing, terus potong, potong, buang. Jadi tak ada, kosong kan? Sebenarnya ada cara menyucinya, kan? Menyucinya tu ada cara dia. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau dia kata terpaksa memotong untuk menghilangkannya, sama ada hilang dari sudut apa, rasanya saja, ataupun warna dan bau, dan susah untuk mencari pencucinya, maka ia dimaafkan. Itu sebabnya kalau kita pergi di Masjidil Haram, di Madinah tu, orang-orang ni bawa anak-anak, kadang kencing, kan? Dia kencing di kapet. Kapetnya berat-berat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berat. Jadi kaedah yang digunakan dia basuh, dia pakai apa tu, vacuum tu, kan? Dicurahnya, dihilangkan najisnya dulu, dicurahnya air, nanti dia sedut. Kaedahnya dia sedut air, dicurah lagi, lepas tu ditaruh sabun untuk menghilangkan bau. Jadi kita melihat inilah kaedah yang digunakan. Kerana takkan nak potong kapet tu kan murah macam ni, kalau potong apa gaya, kan? Jadi oleh kerana dia susah untuk dicari maknanya pencucinya, dan kalau nak bersih terpaksa dipotong, maka dengan sebab itu ia dimaafkan. Kalau basuh, kalau tinggal adanya baunya atau warnanya, maka ia dimaafkan. Kenapa? Susah dari sudut untuk maknanya membersihkan. Jadi tuan-tuan, jika mampu wajib dihilangkan. Contohnya mampu untuk dihilangkan, kena hilangkan. Contohnya kalau kapet ni besar macam tikus semayang ni kan, kita boleh cuci kerana mudah diangkat, mudah untuk dijemur, kan? Mana mudah. Walau bagaimanapun solat yang ditunaikan dengan najis di dalam keadaan ini tidak perlu diulang. Orang yang semayang macam ni, di tempat yang macam tu,
maka tidak perlu diulang sembahyangnya. Tapi itulah kaedah orang yang membersih tu, mesti tahulah kaedah macam mana nak menyucikan kapet kalau kena kencing dan sebagainya. Kita di rumah macam itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kapet yang besar-besar tu kan, nak cuci macam mana kalau kencing budak. Maka itulah kaedahnya. Dia sedut dulu dia punya air kencing, dibuangkan air najis dia, dihilangkan bau, rasa dan warna, dicurah air. Airnya dicurah, disedut balik, dialirkan balik air, sedut lagi sampai hilang bau, warna, rasa. Kan? Macam itulah kaedah penyucian. Takkan kita nak potong. Kan? Kapet ni dibeli mahal-mahal, dipotong. Jadi itu satu pembaziran. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi maknanya dia dia al-masyaqqah tu tajlibu taisir. Bila ada masyaqqah, maknanya kesulitan dalam nak buat, maka ia diberikan kelonggaran, kemaafan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jika setelah najis dihilangkan tetapi masih ada bau sabun, ia sudah memadai mengikut Imam Tablawi, dan Imam Ramli mengatakan belum suci sehingga hilang bau sabun tersebut. Ini ada khilaf di kalangan ulama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wal hukmiyatu, cara nak menghilangkan najis hukmi pula, allati la launa wala riha wala ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Najis hukmi ialah ia tidak mempunyai warna, bau dan rasa. Maka untuk menyucikannya cukuplah kamu mengalirkan air ke tempat najis tersebut. Kat tu kita rasa ada najis, tapi warnanya tak ada, baunya tak ada, rasanya tak ada, tapi kita tahu tempat itu terkena najis mutawassitah, maka dialirkan air, memada dah kan, alirkan air, maka dikeringkan balik. Jadi itulah caranya untuk najis hukmi. Cara menyucikan botol atau bekas arak atau minuman keras. Arak ni najis tuan-tuan, arak najis kan. Jadi kalau sekiranya cawan yang diguna untuk minum arak, maka cawan itu bernajis. Tapi adakah dia najis yang macam mana? Dia najis mutawassit. Mutawassitah ni cuma dialirkan air atau hilang bau rasa, dibasuh, dialirkan air, dah memada dah kan. Dia bukan najis mughalazah, perlu disamak kan. Jadi dengan sebab itu cawan yang digunakan oleh orang yang minum arak tak perlu dibuang, masih boleh digunakan. Basuh, hilang bau, hilang rasa, hilang warna, memada. Cukuplah membersihkannya sehingga hilang airnya, iaitu air arak, bau, rupa dan rasanya. Tidak perlu disertu dengan 7 kali basuhan dan 1 daripada air tanah, kerana arak bukan najis mughallazah. Tapi arak merupakan najis, merupakan najis. Secara ringkas, ini dibuatkan satu ringkasan kepada kita. Najis mughallazah, hilangkan najis, kemudian basuh dengan 7 kali basuhan, salah satu daripadanya dengan air yang bercampur tanah. Itu cara membasuh najis mughallazah. Manakala najis mukhaffafah, najis yang ringan, hilangkan najis, kemudian renjiskan air atau najis tersebut atas najis tersebut dan ratakan air. Itu cara menyucinya. Dan dia tak perlu dijirus, dialirkan air kan? Tak perlu. Caranya hilangkan dulu air najisnya, sama ada rasa, bau atau warnanya, kemudian ambil air mutlak, renjis pada tempat yang kena.
ataupun maknanya kita basuh meratakan pada tempat tadi, tempat yang terkena tadi, dah memadalah. Sifat begitu basuh menjadi. Dan najis mutawassitah ada dua, ain dan hukmi. Menghilangkan najis mutawassitah aini, hilangkan najisnya iaitu ainnya dulu, kemudian bersihkan sehingga hilang warna, bau dan rasanya. Hilangkan semua ain dia, kemudian dialirkan air, kan? Alirkan air sampai hilang semua sifat-sifat tu, tak tinggal lagi. Kalau sekiranya sifat itu tak, salah satu sifat tu tak hilang kerana sukar untuk dihilangkan, maka dia diberikan kemaafan. Dan najis hukmi pula ialah maknanya najis yang tidak ada ainnya, memada dengan mengalirkan air ke tempat najis tersebut, maka sucilah tuan-tuan. Ini cara kita nak membersihkan ketiga-tiga jenis najis yang kita tahu dalam kehidupan kita ni. Najis-najis ni adalah yang maknanya di sekeliling kita, ada di sekeliling kita tiap-tiap hari. Tambih, ni satu peringatan. Menjirus ketika membasuh atau mencuci. Untuk membasuh atau menyuci apa sahaja yang terkena najis ialah dengan dijiruskan air yang suci ke atas benda yang dibasuh. Tuan-tuan kena ingat, membasuh atau menyuci apa sahaja yang terkena najis ialah dengan dijirus, kan? Bukan rendam, jirus. Dijirus air yang suci ke atas benda yang dibasuh, walaupun dengan jirusan atau air dilalu sekali saja. Jika hanya dicelupkan benda yang terkena najis itu ke dalam bekas yang ada air sedikit seperti baldi, besin ataupun belanga, walaupun air itu air mutlak, benda itu tetap tidak suci walaupun dengan beberapa kali celupan. Perkara ini harus diambil perhatian yang serius. Orang tak utama ambil perhatian berat lah. Kerana banyak pelaku di kedai-kedai makan dan di warung-warung di mana orang membasuh daging yang berdarah atau ikan dan lainnya hanya dengan mencelup saja. Ni kita kena ingat. Ni orang potong ayam, waktu dia proses, main celup, darah bercampur dengan air. Nanti masuk pula air ayam yang lain, celup lagi. Dalam tu dah kena najis, air dah kena najis. Maka air tadi, air yang terkena najis, basuh ayam yang kedua, ayam yang kena dengan air najis. Jadi macam mana? Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ibu-ibu di rumah basuh ikan, dia takung air dalam besin ataupun dalam periuk, dibasuhnya tadi, darah ikan tu najis, dibasuh, digendam-gendam, ya, lepas tu masak. Ikan yang terkena najis, darah tu najis, kalau terkena mesti dialirkan air, jirus, kita masuk dalam makanan kita tak. Jadi ini perkara-perkara yang perlu diambil ingatan. Sebab tu tuan-tuan, makan di kedai ni tak apa digalak, kan? Sebab tu Fatimah Az-Zahra, dia menggiling, giling lah, kan? Menggiling sendiri tu, ataupun mengisar gandumnya. Gandum tu dikisar sendiri, sehingga ketika mana Fatimah ni datang rumah Rasulullah nak mengadu penat bekerja di rumah. Datang rumah Rasulullah, Rasulullah tak ada, Aisyah yang ada rumah. Aisyah kata, wahai Fatimah, datang apa hajat? Dia kata, wahai Aisyah,
aku nak jumpa Rasulullah. Rasulullah tak ada. Nanti bagi tahu kepada ayahku bahawa aku datang. Jadi bila Rasulullah balik, Aisyah pun datang ke rumah. Beritahu kepada Rasulullah tadi Fatimah datang. Jadi Rasulullah pun pergi rumah Fatimah. Kan? Ketika mana dia datang rumah Fatimah, dia tengok Fatimah tengah mengisar gandum. Rasulullah menitis air mata. Anak Rasulullah macam tu kan, anaknya, anak seorang Rasul mengisar gandum. Kalau anak orang besar-besar tak ada kisar gandum dah, tuan-tuan. Semua beli roti yang dah siap, tinggal goreng je. Itu pun tak masak-masak. Ada? Tak masak-masak. Jadi dikisar. Kata Rasulullah, aku kesian. Sampai menangis Rasulullah SAW melihat Fatimah tengah mengisar gandum. Suaminya Ali, seorang orang yang hebat, orang yang terkemuka di kalangan para sahabat. Isterinya mengisar gandum. Kalau orang rumah imam besar tak kisar gandum, jit keluar. Tak ada nak kisah-kisah ni. Kita mesti nak beri kemudahan kan. Itulah dia hakikat rumah tangga dan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maknanya kisaran itu bersuara. Beritahu, bercakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, orang ni tengah kisah ni. Batu buh tu bercakap dengan Rasulullah, ya Rasulullah, engkau perintahkan aku buat apa? Kalau kau suruh kisar, makna gandum yang ada seisi dunia aku akan buat. Allahu Akbar. Kalau kita lah blender tu bercakap, mati orang yang blender tu. Nak tengok maknanya zuhudnya mereka tak? Tapi tuan-tuan tak pernah mengeluh kan? Tak pernah mengeluh. Fatimah kata penat, ya Rasulullah, ya Rasulullah penat. Jadi kata Rasulullah, kata Fatimah, ya Rasulullah, datangkanlah seorang pembantu, penat di rumah, tolong ada pembantu yang mana kau dapat tu bagilah seorang. Kata Rasulullah, hendak tak aku ajarkan kamu satu amalan yang paling baik daripada pembantu, supaya kau tidak penat? Barang siapa yang sebelum tidur dia mengata Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 100 kali, nasai besoknya cergas. Kan? Cergas. Rasulullah bagi satu amalan, bukan setakat amalan tu, maknanya ada manfaat dia. Nak bagi manfaat tapi dalam masa supaya jangan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita belajar daripada rumah tangga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini pengajaran yang besar bagi kita tu. Nak masak gandum kena ambil air di perigi. Tuan-tuan dah pernah tengok perigi orang Arab? Kan? Kalau tuan-tuan sampai ke Hudaibiyah, sebelum masuk ke Hudaibiyah, tengok satu perigi. Perigi itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam gelap, tak nampak apa. Nak sampai kepada air tu, jauhnya 30 meter ke dalam, baru sampai ke air. Sebab tu kalau Nabi Yusuf dibaling ke bawah, dicempakkan dalam tu, dia jerit tak boleh dengar. Sebab apa? Dalam. Kita tengok gelap dalam, airnya dasar tuan-tuan. Masya Allah. Hari ni buka paip je, buka paip je pun makanan tak keluar juga kan. Hari Minggu tetap juga kat warung, tetap juga kat kedai. Ni kita muhasabah diri lah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hikmah Allah tak ada jadikan PKP ni, kau ada Covid ni supaya kita rajin duduk rumah memasak. Itu sebab suami-suami hari ni dah montel-montel dah kan, sebab makannya banyak. Isteri pun dah pandai masak macam-macam kuih tu kan.
Kuih-kuih yang tak ada dalam alam buana pun ada nama dia. Jadi hebat tu. Ada hikmahnya tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Selesai. Termasuk kepada fasal yang ke-21. Mengenal akan darah haid dan nifas. Jadi disebutkan kepada kita hukum mempelajari tentang haid ini bagi orang perempuan yang baligh itu merupakan fardu ain. Sebab ni hak milik dia. Adapun orang lelaki mengetahui dan ambil tahu tentang darah haid ini fardu kifayah. Dia fardu kifayah. Kalau ditanya orang boleh jawab. Anak-anak tanya, bang ni macam mana bang? Kan? Adik-beradiknya tanya, tahu nak jawab. Isterinya tanya, tahu dia nak jawab. Fardu kifayah. Jangan kata ini masalah engkau, bukan masalah aku. Darah ni kau punya, bukan aku punya. Jangan macam tu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, oleh kerana dia ni ilmu, kan, mesti diketahui. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, fardu kifayah untuk orang lelaki, fardu ain untuk orang perempuan, sebab dia melibatkan masalah dia. Faslun aqallul haidhi yaumun wa lailatun wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yauman layaliha. Haid ini dia kata apa? Paling sedikit tempoh darah haid keluar ialah sehari semalam. Maknanya apa? Darah tu keluar berterusan. Tempoh dia apa? 24 jam. Siang malam dia keluar, sama ada keluar sikit-sikit atau keluar banyak, tapi tempohnya 24 jam mesti, baru dihukumkan dia darah haid. Dia kalau keluar sekejap, pagi keluar, nanti dah maghrib baru keluar balik, itu tak dikira darah haid, sebab terputus. Tak? Dia mesti keluarnya siang berterusan, malam, mana dalam tempoh 24 jam. Dan dikata apa? Kebiasaannya darah haid itu 6 hari siang dan malam, atau 7 hari, maknanya seminggu siang dan malam. Paling lama ialah 15 hari beserta malamnya. 6 atau 7 hari beserta malam, siang malam. Kan? Paling lama dia kata masa haid ini ialah 15 hari dan malamnya. Mana siang malam, dia mesti tempoh siang 15 hari, malam 15 hari. Sama ada darah itu keluar terus menerus atau tidak, dengan syarat keseluruhan darah yang keluar tidak kurang daripada 24 jam. Ni orang perempuan dia kena buat kiraan, kan? Dia nak tentu dia kena mandi, dia nak tentu dia darah haid tu dah. Contohnya darah haid tu keluar pada pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari dia kena kira. Nak tentu dia 24 jam, nak sampai 24 jam tu pukul berapa balik yang dikira sebagai 24 jam. Tu dia kena kira, supaya nanti jangan salah. Dia mandi, waktu dia mandi sebenarnya dia dalam haid, dia semayang, ataupun dia pada waktu itu dah terlepas daripada haid, tapi dia belum mandi, dia tak semayang lagi. Jadilah semayang yang ditinggal pada itu qada, hukumnya berdosa. Sebab dia kira tak betul. Sebab tu orang perempuan terutamanya, oleh kerana itu dia kena tahu hukum, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata pengarang sebagai contoh, jika keseluruhan darah yang keluar selama 15 hari tersebut termasuk malamnya kurang daripada 24 jam, ada
kurang daripada 24 jam dalam tempoh 15 hari. Contohnya darah keluar setiap hari selama 1 jam, sama ada dengan terus menerus atau sedikit-sedikit, jadilah 15 hari, 15 jam, bermakna ia kurang daripada 24 jam. Dia kurang daripada 24 jam. Oleh itu darah itu adalah darah istihadah atau darah penyakit ataupun darah fasad. Jadi tuan-tuan, dia mesti mengambil masa 24 jam darah tu keluar dalam tempoh ni. Itu kita kena, selain daripada mengetahui tentang kitaran jam dia juga kena mengetahui tentang sifat darah. Sifat darah haid ni keluar macam mana. Ini adalah mengikut kajian yang dibuat oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kaji masalah. Dia dah kaji dulu. Maka perkara-perkara yang perlu diambil perhatian, kan? Itu dia sebut apa? Aqallut tuhri bainal haidhaini haidhataini 15 yawman wa ghalibuhu 24 yawman aw 23 yawman wala hadda li aktsarihi. Paling sedikit tempoh masa suci itu 2 kali haid adalah 15 hari. Kebiasaannya 24 atau 23 hari, paling lama tidak ada masa, tidak had masa. Jadi biasanya orang ni haid ini ada sampai 15 hari. Tapi kebiasaannya hari dia suci tu kadang-kadang 6 hari, haidnya 6 hari. Jadi 24 hari lagi adalah waktu suci, ataupun 23, kan? Ataupun maknanya 23 hari suci, 7 harinya ialah hari haid. Itu kebiasaannya lah. Itu orang-orang perempuan, ada yang 10, ada yang 7, ada yang 6, kan? Ni tengok atas diri masing-masing. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka sunat untuk tidak memotong kuku pada siapa? Orang yang haid. Jangan memotong kuku, rambut dan lain-lain, kerana ada riwayat yang menyebutkan anggota badan yang belum disucikan akan kembali kepada pemiliknya pada hari kiamat nanti dalam keadaan janabah, iaitu tidak suci. Ini pendapat ni disebut oleh Al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali sebut, walau bagaimanapun jika telah terpotong, maka wajib dibasuh tempat bekas, iaitu tempat anggota terpotong, bukan apa yang telah dipotong. Jadi tuan-tuan, biasanya orang-orang tua dulu kan, kalau dipotong kuku, nanti kuku ni dibawa mandi. Rambut yang gugur disimpul-simpul dibawa mandi. Itu orang tua-tua dulu. Kita tengok mak-mak kita lah, waktu dulu gitu. Jadi tuan-tuan, mana mereka ni dah faham dah dulu masalah fiqah ni, kan? Masalah fiqah tu mereka dah faham dah dulu. Orang-orang dulu rambutnya kan panjang-panjang. Mana ada selun macam kita sekarang? Tak ada selun. Orang yang tak ada selun pun tak ada rambut, kan? Bayang orang dulu rambutnya panjang-panjang, kan? Pakai minyak kelapa. Dia punya minyaknya minyak kelapa. Lalu je bau minyak kelapa rambut, kan tak? Kuat rambut dia. Orang sekarang pakai shampoo ruguh semua rambut, tinggal kepala je. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi ingat, ini ada dia punya sumber dia.
Tengok dalam kitab-kitab yang disebut tadi, di Anak At-Talibin, kitab Bajul Rami banyak, kita boleh tengok ada disebutnya. Yang keduanya, ketika darah berhenti, perempuan boleh berniat melaksanakan puasa walaupun belum mandi wajib, kerana puasa diharamkan. Ketika mana darah berhenti, perempuan boleh berniat melaksanakan puasa walaupun belum mandi wajib, kerana puasa diharamkan disebabkan haid, bukan hadas. Mana orang dah berhenti, darah haid dah berhenti, hari itu Ramadan, dia belum mandi lagi, maka puasa boleh, kan? Kerana mandi hadas itu tidak menghalang daripada niat, membatalkan niat puasa. Jadi puasa boleh, yang tak boleh sembahyang. Berbeza dengan solat, penghalangnya adalah hadas. Orang yang berhadas nak sembahyang tak boleh, melainkan mesti mandi dulu. Juga berbeza dengan jima', sebab ada nas yang jelas melarang menjima' isteri sebelum bersuci. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hukum puasa perempuan yang telah berniat hukum puasa perempuan yang telah berhenti haidnya walaupun belum mandi hadas besar adalah sah, tetapi disunatkan mandi wajib sebelum fajar supaya dia dapat melaksanakan puasa dalam keadaan suci. Itu katanya lah, kan? Dan yang seterusnya, ketika tidak berpuasa kerana haid, tiba-tiba haidnya kering pada siang. Orang contohnya dia berpuasa dalam bulan Ramadan, mana bulan Ramadan dia datang haid, haidnya berhenti sebelum zuhur, berhenti. Bagaimana orang ni? Tadi dia tak puasa, dia dah makan coklat, dia dah makan pizza, menyorok-nyorok makan, buat tak puasa, kan? Dah zuhur, darah haidnya berhenti, kan? Boleh disambung makan tak? Orang yang ni kena imsak, dia tak boleh makan dah, kan? Dia kena imsak. Sunat untuk imsak, tidak boleh makan dan minum. Tadi sebab dia makan tak apa, sebab dia haid, sebab dia beli rukhsah, boleh makan. Kalau pergi ke negara Mesir, orang Arab ni kalau dia tak puasa waktu haid, dia makan dekat tepi rumah, dia makan ngap-ngap. Kita kata, ya ukhti, kau tak puasa kan? Dia kata, mamnu', dia kata, aku tak boleh. Oh, makan saja-saja depan mak pula tu, mak orang makan. Jangan yang ikut tu. Jadi dengan sebab itu, orang yang ketika mana haidnya berhenti, ada lagi waktu puasa, dia kena imsak, tak boleh makan dan minum. Bagi perempuan yang telah berhenti haid tetapi belum sempat mandi, disunatkan membersihkan alat kemaluan dan berwuduk jika ingin makan, minum, tidur. Jika melakukan tanpa kedua perkara tadi, hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. Dan haram menjima' isteri yang sedang haid jika tidak bimbang dirinya boleh terjebak kepada zina. Jadi tuan-tuan, ini adalah perkara-perkara yang dilarang. Hikmah keluar darah haid, tanda perempuan itu sihat, tanda sudah balik iaitu sampai umur, dan tanda tidak mengandung. Yang keempatnya, jika tidak keluar darah haid itu, tanda perempuan tersebut sudah sampai kepada umur dia, kan? Jadi dalam mazhab Syafi'i ni, umur orang-orang perempuan dalam mazhab Syafi'i dikira umur menopause ni ialah umurnya paling rendah ialah umurnya 55 tahun. Ada yang 60 baru menopause, kan? Jadi tak tentu, menopause ni tak tentu. Perempuan yang berhenti haid ni dia tak tentu, kan? Itu hanya menurut kajian dalam mazhab masing-masing. Mazhab Syafi'i lain, mazhab Hanafi lain, berbeza-beza dari sudut umur perempuan yang makna putus haid ini berbeza-beza.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita faham untuk kita beramal. InsyaAllah nanti kita sambung lagi bicara kita dalam perkara yang seterusnya tentang nifas, istihadah dan seterusnya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi